Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak pelajar di sana? Cikgu mendoakan agar anak-anak pelajar sekarang berada dalam situasi sihat dan sejahtera dan bersemangat untuk terus sama-sama belajar bersama-sama dengan cikgu pada hari ini. Baiklah anak-anak pelajar, cikgu perkenalkan diri cikgu. Masih ingat tak lagi? Nama cikgu, Cikgu Maznita binti Muhammad daripada SMK Long Gafar, Kota Baru, Kelantan. Dalam siri ini anak-anak pelajar, cikgu ingin menyambung pembelajaran masih lagi dalam topik yang ke-12 berkenaan tenaga nuklear. Tetapi hari ini cikgu ingin menyambung lagi dalam penghasilan tenaga nuklear. Adakah anak-anak pelajar sudah bersedia? Cikgu harap anak-anak pelajar ada buku catatan dan pen untuk mencatat apa yang cikgu nak bincangkan pada kali ini. Baiklah. Tema pada hari ini iaitu tenaga dan kelestarian hidup. Bidang pembelajaran kita iaitu tenaga nuklear, standard kandungan, penghasilan tenaga nuklear. Manakala standard pembelajaran kita ada 3 ya anak-anak pelajar. Yang pertama, memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Yang kedua, memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Standard pembelajaran yang ketiga, mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Baiklah anak-anak pelajar, khusus pada kali ini cikgu akan menyambung pembelajaran kita berkaitan dengan penghasilan tenaga nuklear. Bagaimana tenaga nuklear dihasilkan? Masih ingat lagi tak anak-anak pelajar apakah tenaga nuklear? Sebagaimana yang cikgu bincangkan dalam siri yang lepas. Tenaga nuklear merupakan satu bentuk tenaga yang terhasil daripada tindak balas dalam nukleus atom. Bagaimanakah tenaga nuklear dihasilkan? Pelajar boleh merujuk kepada buku sains ya. Penghasilan tenaga nuklear kita boleh dapat melalui pembelahan nukleus dan juga melalui pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus uranium-235 sebagai contoh. Anak-anak pelajar, untuk pengetahuan anak-anak pelajar, uranium-235 merupakan nukleus radioaktif berat. Anak-anak pelajar boleh perhatikan di sini gambar rajah yang cikgu tunjuk bagaimana pembelahan nukleus uranium-235 berlaku dengan lebih jelas lagi. Kita boleh perhatikan. Okey, sebelum itu cikgu ingin menyatakan di sini maksud pembelahan nukleus uranium-235, maksud pembelahan nukleus ialah merupakan satu proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada 2 atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil, disertai dengan pembebasan tenaga dan juga menghasilkan neutron yang baharu.
Jadi anak-anak pelajar, kita boleh lihat di sini bagaimana proses pembelahan nukleus berlaku dengan lebih jelas lagi. Apabila satu neutron membedil nukleus uranium-235, pelajar boleh perhatikan apa yang berlaku. Tenaga yang cukup besar dibebaskan dan juga dua nukleus yang lebih ringan dan stabil dihasilkan serta neutron yang baharu. Kita perhatikan lagi, neutron yang baharu akan terus membedil secara perlahan uranium-235 yang lain, dan seterusnya semakin banyak menghasilkan nukleus baharu yang lebih stabil dan tenaga dibebaskan serta neutron baharu. Pembelahan nukleus yang berlaku secara berterusan ini, anak-anak pelajar, kita panggil tindak balas berantai. Baiklah, anak-anak pelajar, kita tengok pula pelakuran nukleus. Apakah pelakuran nukleus? Pelakuran nukleus merupakan proses percantuman dua nukleus radioaktif yang ringan untuk membentuk satu nukleus yang lebih berat dan membebaskan tenaga. Contoh, anak-anak pelajar perhatikan. Contoh, deuterium dan tritium. Kedua-dua ini merupakan isotop hidrogen. Apabila bergabung, akan menghasilkan nukleus yang lebih besar dan berat. Kita perhatikan lebih jelas lagi bagaimana proses ini berlaku. Anak-anak pelajar boleh perhatikan ya. Apabila deuterium dan tritium bergabung, tenaga dibebaskan, tenaga yang cukup besar dan membentuk helium, satu nukleus yang lebih stabil dan lebih berat, dan juga neutron. Proses pelakuran ini ya anak-anak pelajar berlaku pada suhu yang tinggi. Jadi tenaga nuklear yang dihasilkan daripada pelakuran nukleus dikatakan lebih banyak berbanding dengan pembelahan nukleus. Seterusnya, proses ini iaitu proses pelakuran nukleus ini, anak-anak pelajar, tahu tak, ianya berlaku di matahari, di teras matahari secara berterusan dari dulu hinggalah sekarang. Kenapa ya? Kerana matahari mempunyai isotop hidrogen dan mempunyai suhu yang tinggi. Jadi, tenaga yang dihasilkan dalam proses pelakuran nukleus di matahari, tenaga yang dibebaskan ini merupakan sumber tenaga utama untuk hidupan di muka bumi. Baiklah anak-anak pelajar, bagaimana penghasilan tenaga nukleus kita dah bincangkan. Sekarang kita perhatikan pula bagaimana penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Sedikit laman sejarah untuk makluman anak-anak pelajar. Arco di Idaho yang terletak di Amerika Syarikat merupakan bandar pertama di dunia yang menggunakan kuasa elektrik daripada tenaga nuklear. Berlaku pada 17 Julai 1955. Dijanakan dalam reaktor Borax 3 yang terdapat di Makmar Nasional Argonne. Jadi di sini kita nak bincang penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Bagaimana ia berlaku? Penjanaan tenaga elektrik ini dilakukan dalam
stesen jana kuasa tenaga nuklear, yang mana terdiri daripada dua bahagian, iaitu reaktor nuklear dan juga penjana. Anak-anak pelajar boleh perhatikan di sini, cikgu sertakan gambar rajah lebih jelas lagi bagaimana stesen jana kuasa tenaga nuklear. Anak-anak pelajar boleh rujuk juga buku teks ya. Gambar rajah ini jelas ada dalam buku teks. Reaktor nuklear terletak di bahagian kiri, sebelah kiri cikgu, iaitu merupakan reaktor nuklear terdapat di stesen jana kuasa tenaga nuklear sahaja. Manakala penjana pula boleh terdapat di setiap stesen jana kuasa yang lain. Jadi kita nak bincangkan bagaimana tenaga elektrik dihasilkan di sini. Reaktor merupakan bahagian yang paling penting sekali lah dalam proses ini. Anak-anak pelajar boleh perhatikan dinding yang berwarna merah ini merupakan perisai konkrit. Tujuan perisai konkrit ini untuk mengelak kebocoran sinaran radioaktif dari reaktor. Rod bahan api uranium yang berwarna merah ni, anak-anak pelajar boleh perhatikan di sini ya. Rod bahan api uranium ini yang paling penting sekali yang terlibat dalam proses pembelahan nukleus. Tenaga haba dibebaskan di sini digunakan untuk memanaskan gas sejuk. Anak-anak pelajar boleh perhatikan yang melalui gas sejuk ini melalui teras reaktor. Manakala moderator grafit, pelajar boleh perhatikan moderator grafit berfungsi untuk perlahankan neutron. Neutron yang dihasilkan semasa pembelahan nukleus juga ya. Manakala rod pengawal boron yang banyak sekali nampak di bahagian atas, rod pengawal boron berfungsi untuk mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus dengan cara menyerap neutron yang lebih. Sekiranya neutron yang lebih tidak diserap, agak-agaknya apa yang berlaku ni anak-anak pelajar tahu tak? Kemungkinan akan berlaku letupan di dalam reaktor. Gas panas, steam yang panas yang dihasilkan di sini digunakan pula untuk memutarkan turbin. Ini turbin. Jadi, apabila turbin berputar, magnet dalam penjana juga turut diputarkan. Apa yang berlaku seterusnya? Dalam penjana elektrik, arus elektrik di jana melalui proses aruhan elektromagnet. Manakala kondenser di sini berfungsi untuk menyejuk dan mengkondensasikan steam menjadi air semula untuk dikitarkan. Manakala ejen penyejuk berfungsi untuk menyerap haba hasil tindak balas nuklear. Inilah proses yang berlaku di stesen jana kuasa tenaga nuklear. Baiklah anak-anak pelajar, seterusnya kita akan bincang penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Ada 4 aspek yang kita nak bincang. Yang pertama, kurang sumber tenaga lain. Ini bagi negara-negara yang memilih menggunakan tenaga nuklear dalam negara mereka. Negara mereka kekurangan arang batu dan kekurangan petroleum. Jadi,
untuk mengimport sekiranya negara mereka nak guna juga petroleum atau arang batu, mereka terpaksa mengimport. Jadi, untuk mengimport perlukan kos yang tinggi. Maka negara ini memilih untuk menggunakan tenaga nuklear sebagai tenaga utama dalam negara mereka. Yang kedua, keluasan negara yang besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Contoh, negara China. Negara China kita tahu sebuah negara yang besar. Jadi, negara China memilih menggunakan tenaga nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Jadi, dapat menghasilkan tenaga elektrik dalam jumlah yang banyak untuk dibekalkan ke seluruh kawasan dalam negara China. Yang ketiga, teknologi yang canggih. Bagi negara-negara yang telah lama menggunakan tenaga nuklear dalam negara mereka, kajian dan pembangunan sentiasa dilakukan. Jadi dengan ini dapat mengurangkan risiko berlaku di reaktor nuklear. Contoh, pembinaan makmal National Argon yang terletak di Amerika Syarikat. Yang keempat, sumber pendapatan negara. Seperti mana yang cikgu bincangkan dalam siri yang pertama, iaitu dalam siri penggunaan tenaga nuklear. Contoh negara Slovakia. Negara Slovakia dapat menjana tenaga elektrik yang berlebihan dalam negara mereka sehingga tenaga elektrik dapat dibekalkan kepada negara jirannya. Jadi dengan secara tidak langsung ini boleh menjana ekonomi di negara Slovakia. Jadi anak-anak pelajar, cikgu harap anak-anak pelajar dapat memahami apa yang cikgu bincangkan sebentar tadi berkaitan dengan penghasilan tenaga nuklear. Jadi di sini cikgu sertakan sedikit latihan pengukuhan untuk anak-anak pelajar menguji kefahaman dalam pembelajaran yang cikgu bincangkan ketika ini. Okey, kita ada 4 soalan ya anak-anak pelajar. Jom kita sama-sama jawab soalan. Anak-anak pelajar sudah bersedia ke belum? Okey, bagus. Kita terus kepada soalan yang pertama. Proses apa yang berlaku apabila satu membedil satu nukleus yang besar? Agak-agaknya apakah jawapan untuk soalan yang pertama? Proses pembelahan nukleus. Pandai anak-anak pelajar. Bagus. Berlaku apabila satu neutron perlahan membedil satu nukleus besar dan apa yang berlaku seterusnya? Dan terbelah. Pandai anak-anak pelajar. Kepada dua nukleus baru berjisim lebih kecil yang hampir sama serta lebih stabil dengan pembebasan tenaga. Bagus. Soalan yang kedua. Proses pelakuran nukleus hanya berlaku pada pelajar boleh cari jawapan sudah disertakan di bahagian atas pada suhu yang tinggi sahaja. Soalan yang ketiga. Apakah jawapan soalan yang ketiga? Bagus. Jawapannya, proses pelakuran nukleus membebaskan tenaga nuklear lebih banyak berbanding proses pembelahan nukleus. Manakala soalan yang terakhir sekali, apakah jawapannya pelajar? Bagus, hanya ada satu saja lagi jawapan. Stesen jana kuasa tenaga nuklear adalah lokasi
penjanaan elektrik daripada tenaga nuklear. Baiklah anak-anak pelajar, sebagai rumusan untuk pembelajaran kita pada kali ini, cikgu amat mengharapkan pelajar-pelajar dapat memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Yang kedua, cikgu harap pelajar dapat memerihalkan, menerangkan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Manakala yang ketiga, mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Jadi, dengan ini kita lengkaplah berbincang berkenaan dengan topik tenaga nuklear berkaitan dengan penghasilan tenaga nuklear. Okey, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dan jangan lupa teruskan jaga diri dan sentiasalah rajin-rajin belajar, mengulang kaji pelajaran. Okey, assalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih.